Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Testing mic ya, boleh bagi feedback tak? Suara jelas dengar? Dengar. Jelas tak? Clear? Clear. Okey, terima kasih. Jadi program kita akan bermula dalam 5 minit lagi ya.
Assalamualaikum. Puan penceramah kita, Puan Aida dan Puan Maslinat. Ada nak test slide dulu ke? Boleh. Ya, saya nak test slide. Nak share screen ke window Boleh je. Nak share screen ataupun nak share screen tab. Saya share screen sebab tadi macam ada okay, share screen tadi tu, saya try balik. Okay, boleh try dulu. Nampak tak? Nampak tak saya punya? Nampak. Ada nampak? Saya tak nampak pula saja. Yang ni share. Okay. Nampak tak? Boleh nampak? Nampak slide saya? Nampak. Ini saya buat slide show. Dia bergerak tak? Sebab tadi masalah dekat video tadi dia tak bergerak, tak ada sound. Okay, nampak, boleh nampak jelas. Suara okey, jelas. Tapi yang ni tengah play music Ada dengar tak suara? Tapi sound music tak ada. Itulah kita orang tak tahu nak adjust kat mana. Nak adjust kat mana? Okey. Tak tahu nak adjust kat mana kat sini. Nak include sound tu. Ada tak? Tak tahu kat mana nak include sound. Video
Jadi kau pun nak kata mereka beli keputusan diri. Baik, share ni dulu lah. Share. Dia punya extension je bang. Saya tak jumpa lah nak ikut sound ni, cik. Macam ni nampak. Boleh saya try share screen sekejap ya? Nak testing sekejap. Okey, kalau ni nampak ke skrin saya? Nampak. Nampak Okey, saya nak sebenarnya ada masalah dengan saya nak test video punya sound tu. Mana boleh? Okay, video ni Puan share dekat dalam drive ke?
Kalau ni dengar tak? Dengar? Tadi dengar dah suara. Okey, maksudnya dia kena Okey. pakai daripada drive. Okey. Okey. Okey, thank you. Okey, so kita boleh mula Puan Jap. Okey. Jap ya. Okey, boleh. Tak apa, ambil masa dulu. Tak nampak. Now okay. Kalau okey. Macam mana? Okey. Dengar tak? Assalamualaikum, dengar tak? Okey, dengar Puan. Okey. Mula Puan, dah ready Puan? InsyaAllah. Okey. Okay. Okey. Dia dah. Kita mulakan program kita pada pagi ini yang berusaha Puan Sarimah binti Awang, pengarah JKT Pahang, Encik Rukairul Aizam bin Abdul Rahman, pengarah JKT Pahang. Yang dihormati penceramah kita pada pagi ini Puan Aida Haryati binti Muda dan Puan Maslina binti Idris. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang hadir dalam sesi webinar kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yunus bin Yusof, sekali lagi moderator anda di sesi webinar pada pagi ini. Berjumpa lagi kita pada hari yang Jumaat yang mulia ini. Hari ini merupakan hari yang terakhir sesi webinar kita, sesi perkongsian ilmu kita. Terima kasih kepada yang mengikuti webinar ini bermula daripada sesi kita yang pertama lagi dan hari ini merupakan sesi yang terakhir
bagi peserta yang baru mengikuti pada hari ini, sesi webinar pada hari ini adalah sesi yang terakhir diadakan sempena dengan penganjuran Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 2021 bagi peringkat negeri Pahang. Acara kemuncaknya akan diadakan pada 14 Oktober 2021 nanti dalam minggu depan. Baik, sepanjang minggu ini pihak jabatan telah menyusun 4 siri webinar yang bertemakan kepada pemantapan KKP melalui teknologi bermula pada 5 Oktober yang lalu sehingga hari ini secara langsung di platform atas talian Google Meet dan juga di laman rasmi Facebook Jabatan JKKP Pahang. Mana-mana yang nak mengikuti webinar ini menerusi Facebook boleh type di Facebook JKKP Pahang. Okey. Acara kemuncak kita sebenarnya akan diadakan pada 14 Oktober minggu hadapan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum mendaftar untuk acara kemuncak nanti bolehlah mendaftar dengan segera. Boleh scan QR code yang ada di skrin ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman Facebook jabatan dan scan di situ. Ada setengah hari punya program bermula daripada pukul 8.30 sehingga 12.30 hari. Banyak acara dan juga ada 2 kertas kerja yang akan dibentangkan pada hari tersebut. Okey. Seterusnya siri webinar pada hari ini membawakan tajuk inovasi di tempat kerja. Satu perkongsian akademia dan industri dikongsikan oleh ahli akademik daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan yang pastinya akan memberikan kita pelbagai info yang bermanfaat dan meningkatkan persekitaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja kita. Okey. Sekiranya peserta ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh kemukakan di ruangan chat kita. Okey. Soalan ataupun pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan kita akan jawab di akhir sesi pembentangan nanti oleh urustia dan juga penceramah. Okey. Dan juga mana-mana peserta yang baru masuk bolehlah mendaftar untuk link kehadiran di ruangan chat yang disediakan oleh pihak urustia. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa lagi saya memperkenalkan pembentang kita pada hari ini iaitu Puan Aida Haryati binti Muda dan juga Puan Maslina binti Idris. Kedua-dua pembentang kita ini merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Polisas. Okey. Saya dengan hormatnya menjemput pembentang kita pada pagi ini untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk inovasi KKP di tempat kerja, satu perkongsian akademia dan juga industri. Okey, jom kita sama-sama dengar apa yang akan dikongsikan oleh puan penceramah kita. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Okey. Terima kasih kepada yang moderator. Okey. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Terima kasih semua yang sudi hadir dalam kecil ini pada pagi ini. InsyaAllah saya dengan sahabat saya Puan Aida Haryati akan sama-samalah berkongsi ilmu hari ini untuk menambahkan pengetahuan kita mengenai inovasi yang telah dilakukan oleh institusi terutama di Politeknik Sultan Ahmad Shah. Okay. So kita lihat apa yang telah kami sumbangkan kepada industri. So apa solution ataupun pendekatan yang boleh dilakukan untuk memastikan keselamatan kesihatan pekerja itu dapat diaplikasikan di industri. Saya akan share saya punya slide. Tulisan saya.
Okay. Nampak ke? Nampak ke? Okay, nampak Okay, Okey, nampak jelas. Tapi suara puan tak berapa clear dan ada suara background di belakang puan. sekejap sebab saya berada di ruang office ni. Sekejap saya cuba. Makan dengan Sekejap Sekejap saya cuba. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Dengar tak? Jelas tak? Okey, dengar. Sebab tadi saya berkemas sebab saya duduk dalam ruang office ya. Okey. Jelas Dua Jumaat. Okey. Okey, so boleh mula ya. Okey, so fokusan hari ini adalah bertajuk inovasi keselamatan kesihatan pekerjaan di tempat kerja, perkongsian akademia dan industri. Okey, so saya akan pada fokus ilmu fokus saya akan terangkanlah apa yang telah kita lakukan di Pelisas, inovasi-inovasi yang telah kita lakukan di Pelisas bersama industri. Di manakah pendekatan kegiatan pengamat kita tu boleh diterapkan lah. Okey. Ini dua bahagian lah untuk pembicaraan ini kita pada hari ini. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian masalah industri. Bahagian kedua yang akan diambil oleh sahabat saya lah, Puan Aida Haraki, dan kerjasama akademia dan industri. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahululah. Saya Puan Musana binti Idris, berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Penciptaan Mekanikal Politeknik Setaha Dimaksyah hampir 14 tahun lah. Bermula 2007 hingga 20 sekarang lah. So pelatihan akademik saya adalah secara muda camp, kejuruteraan camp daripada Istimaya. Okay. So inilah di antara projek-projek dan inovasi yang saya buat berserta geran industri. Okay, suci, biskut, sama automatic mixer, kartun folding. Okay, so ini penyelidikan yang telah saya buat beserta buku yang telah saya terbitkan. Okay, itu sedikit lah mengenai saya. Okay, so sebelum kita pergi jauh, saya perkenalkan dulu lah sedikit latar belakang Politeknik Setaha Dimaksyah. Saya pasti di kalangan peserta hari ini mungkin dah kenal Politeknik Setaha Dimaksyah atau lebih dikenal dengan Polisas. Ditepukan pada tahun 1976 adalah politeknik kedua daripada tingkatan politeknik. So kita antara politeknik yang senior lah, okay, yang dah lama. So kita di sini menawarkan 14 program diploma. Okay, kita ada berbagai program termasuklah kejuruteraan, program kejuruteraan iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal. Okay. So di Polisas sendiri kita telah mengamalkan OSHA, telah diperoleh oleh OSHA dari tahun 2001 Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan sejak tahun 2015. Dengan OSHA ini, Polisas dapat memastikan dan mengawal monitor risiko yang berkaitan dengan kesihatan pekerja. So, tuan boleh tengoklah segi yang telah kami dapat. Still sampai sekarang kami amalkan. So, kami Polisas adalah politeknik yang di antara politeknik awal lah yang diperoleh oleh OSHA untuk persetujuan OSHA. Okey, pengenalan. Okay, saya masuk dulu introduction. So sebelum ni perkongsian ilmu sebelum ni saya rasa semua dah tahu, dia terangkan apa cabaran, apa masalah yang kita hadapi dengan pekerjaan kita, ruang kerja kita. Okey, kesan-kesan ni kepada pekerja, pada pengguna. Okey, cabaran untuk memastikan sistem kerja yang selamat boleh diterima dan dengan sikap terbuka oleh semua pihak untuk menjamin kehidupan sumber tenaga yang berkekalan produktif dan efisien. So kita cabaran kita hari ini kita nak memastikan pekerja yang pekerja dapat melakukan yang selamat dengan ruang kerja yang produktif dan efisien. Okay.
So kita tahu daripada masa ILO, ekonomi bermasuk dengan asas biologi manusia dan menaikkan saiz kejutaan untuk mencapai penyesuaian dan optimal antara manusia dan kejaya. So hari ini penekanan saya adalah saiz kejutaan itu macam mana kita nak capai untuk mencapai untuk menghasilkan ruang kerja yang sihat dan selamat bagi pekerja. Okey, matlamat ekonomi kita yang kita tahulah meningkatkan kecekapan pekerja, meningkatkan produktiviti untuk mengurangkan kerosakan barang dan kesilapan masuk kerugian lah. Okay, mengurangkan masalah antara majikan dan pekerja, mengurangkan cuti sakit atau penting, meningkatkan keselesaan semasa bekerja dan meningkatkan penyusunan pentadbiran. So yang inilah matlamat kita. Kenapa kita nak menghasilkan ruang kerja yang sihat, memastikan peralatan yang digunakan atau mesin yang digunakan oleh pekerja-pekerja industri adalah memenuhi ciri-ciri ekonomi yang disediakan lah supaya tidak ada kemalangan, meningkatkan produktiviti, dan sebagainya lah. Okay, yang ni statistik yang saya dapat daripada Dasar Bangsa dan Pendidikan sehingga Ogos 2021 lah. Okay, kalau dapat dilihat sektor penerangan lah adalah penyumbang terbesar untuk kemalangan di tempat kerja. Kalau hook tu mencipta hilang upaya kekal dan hook tu tidak hilang upaya kekal, maksudnya kemalangan lah. So kita nak berbanding dengan sektor-sektor yang lain, sektor penyumbang industri adalah penyumbang terbesar. So daripada BPH dan juga menyatakan sektor penyumbang atau industri kecil sederhana AKS adalah penyumbang kemalangan pekerja tertinggi. Itu sebanyak 56%. Manakala sektor pertanian 20%, 15% dan lain sebagainya. So daripada sini kita dapat lihat sektor penyumbangan sangat penting dalam memastikan keselamatan pekerja itu dipatuhi. Okay. So perkara utama dalam sistem keselamatan pekerja dalam industri kecil dan sederhana seperti yang saya dapat daripada kertas kajian Imam Anif pengamalan Pengusaha Keselamatan Industri Kecil pada UTM menyatakan ada 5 faktor perkara utama yang kena kita dalam industri kecil perlu titik beratkan, itu majikan, menyediakan latihan, menyediakan PPE, menyediakan pengalaman, memakai SOP dan menyediakan mesyuarat keselamatan. Mengenai undang-undang pula mesti ada penguatkuasaan undang-undang lah. Ada panduan keselamatan, keselamatan operasi, polisi keselamatan. Okey. Yang ketiga, salah satu yang paling penting lah mesin dan jentera. Mesin yang kita akan gunakan tu mestilah dipastikan selamat, mudah dan mesra pengguna, mempunyai ciri-ciri keselamatan, bentuk yang selamat dan penyelenggaraan bulanan yang mudah, dan tidak membahayakan. Psikiateran juga memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan ruang kerja yang sihat, sebagai untuk mengelakkan sebarang tekanan, suasana kerja yang selesa serta pemodaan kepercayaan yang cukup dan ekonomi. So perkara utama untuk kita mengelakkan inilah untuk meningkatkan kos kerugian dari segi nyawa, harta dan masa. Okey, so seterusnya saya paparkan senarai projek ini kerjasama antara Polises dan industri. So ini adalah senarai projek yang telah kita hasilkan, inovasi yang telah kita hasilkan bersama industri bagi memenuhi kehendak industri itu dari segi meningkatkan produktiviti dan masa yang sama untuk memastikan keselamatan kesihatan kerja diutamakan. Okay. So yang ni antaranya lah yang telah dihasilkan. So kebanyakan daripada geran yang ditawarkan lah. Okay. Dan itu akan diperakan oleh sahabat saya pun ada pada pembentangan selepas ini. Okey, ini antara projek-projek inovasi yang kita lakukan lah. Okey, saya boleh tunjukkan video. Ini salah satu projek kami, uji Discord Semi-Automatic Forming Machine. Okey, kami menggunakan oleh ekosistem ya. So ini adalah geran ya, usaha inovasi kami bersama industri mengenai geran yang diperoleh lebih kurang geran ini lebih kurang 30,000. Okey, termasuk inilah kos penyelidikan.
projek ni public-private research project. Okay, projek ni ada projek saya sendirilah, City Discord Semi Automatic Machine. So ini pada asalnya berbeza dengan manual, kena duduk dengan masa yang lama lebih 8 jam untuk masukkan untuk yang biasakan lah, dia untuk secara manual dengan tarim. So masa yang digunakan lama, so kerja tu jadi penat, letih, fatigue. So hasil yang tu tak konsisten. So industri memerlukan satu mesin yang boleh masukkan ekosistem, mudah dan tidak memerlukan masa yang lama lah untuk kerja. Okey, ini konsep-konsep yang telah kami hasilkan yang kami telah tunjuk pada industri. Okey. So inilah kami di fasa fabrikasi. Okay, ini masa fabrikasi. So ini dalam fasa produk kami. Okay, depan sini. Kalau tuan-puan nampak kan, daripada segi design sendiri kami dari hujung-hujung tu, sharp edges tu kami dah tutup dengan satu plate supaya tidak akan mencederakan pengguna yang tepi-tepi ni. Okay. Ini nak starting untuk guna ni. Okay, so ni lebih tempat. Okay, kalau tuan-puan nampak ni sekejap lagi. Ni kami tutup, ni dah tempat kami tutup supaya ni adalah salah satulah ciri-ciri keselamatan kami untuk menyalakan pekerja pertumbuhan dan sebagainya. So ni hopper yang termasuk dalam silinder, sebenarnya ada ni. So kami tutup separuh, so tangan pekerja ni tak akan kena pada silinder ni, tak akan termasuk ke apa. So pemotongan ni pun kami menggunakan wire cut sahaja, tidak menggunakan pisau. So faktor cederaan tu dapat dikurangkan lah. So di antara tangan pekerja dengan tu pun jauh lah, so kuranglah kontak dengan mesin. So inilah hasil dia, increase productivity. Okay, ini kami penghasilan kami lah. Okay, itu salah satu contoh. Okay, ini satu contoh yang kedua. Ini juga grant kita inginkan grant DRS pada penyelidik. Kos untuk projek ini lebih ini adalah panel kawalan mesin telah ikan masin. Panel kawalan ini terdiri daripada dua fungsi, iaitu fungsi automatik dan fungsi secara manual. Untuk mengoperasikan mesin ini, kita kena pastikan pintu keselamatan sentiasa ditutup. Kiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan, jadi pengguna boleh menekan butang emergency stop untuk memberhentikan mesin. Pertama sekali kita select pada mode automatik dan kita tekan pada button auto start. Okey. Pisau akan berpusing selama lebih kurang 6 saat, kemudian diikuti dengan conveyor. Sekira mesin conveyor telah bergerak, kita perlu letakkan ikan pada posisi request nak mesin pembelah ikan sebab biasanya dia menggunakan manual, so menggunakan pekerja yang ramai dan mengenai daya yang kuat lah nak tutup ikan tu. So nak potong, so dia request mesin seperti masuk satu mesin pembelah, just guna satu operator saja, just letak ikan dan dia tak perlu menunggu lama lah, nak kena daya yang kuat lah nak potong, nak beri ikan tersebut. Okey, ni menggunakan gaya PRGS lah. Okey. Banyaknya video saya nak tunjuk sebab kita nak tunjuk apa inovasi yang telah kita lakukan lah di bersama industri. Okey. Ini mesin pengawal media bongkar cendawan. So yang ni pengusaha cendawan tu ingin masukkan mesin pengawal cendawan secara automatik sebab sebelum ni pekerja dia perlu menggaul secara manual, so hasil tu tak konsisten dan lama. So bila lama tu dia terpaksa menukar pekerja, itu pekerja pun sebab ini menggunakan habuk kayu, pekerja dia sering sakit demam sebab habuk kayu kan, masuk dalam sistem pernafasan. So nampak rotator kita ada macam satu jaring, kita tak nak ada sebab kecederaan. So
kami bekerja ke, semi-bag pun kami tutup dengan jaring. Penting selamatkan pekerja lah. Ini ada tempat. Okey, ni dia ayak. Okey, sebelum ni dia ayak secara manual tau. Pekerja tu akan ayak secara manual. So ramailah pekerja nak hasilkan dan lama sebab dia nak dapatkan hasil habuk kayu yang tu yang berkualiti untuk menghasilkan cendawan. So hasil kayu tu diayak dengan lama. So bila mak ayak tu lah terkadang masukkan sistem pernafasan. So pekerja akan jadi batuk, demam, sesama. So dia akan ni, so 100% menggunakan mesin habak kayu akan dihantar supaya double spiral. So kita dapat ruang-ruang kosong untuk air, okay, untuk menghasilkan bongkar. So air tu fungsi dia supaya tak ada habuk tu mericik lah keluar menggunakan pengguna. Guna double spiral blade mixer lah supaya ada ruang-ruang kosong supaya dia tidak berkumpal dalam tu. Kalau kita guna double spiral mixer pun dia akan berkumpal kan. So ni tak ada, ni compost dispenser keluar lah. Okay, so ni hasil dia lah. Untuk menghasilkan lebih kurang daripada 15 minit lah. Maksudnya menjimat 50% operasi lah, masa operasi. Okay, kos nak menghasilkan tu lebih kurang 78,000 lah sebab termasuk kos penyelidikan. Okay, sebab kalau kos produk tu kalau kita menghasilkan kembali lah jika ada request daripada industri, kita boleh hasilkan balik, mungkin kos akan kurang lah sebab kos 78,000 tu termasuk kos penyelidikan. Okey, selain pada kerjasama di antara pelajar dan industri, projek inovasi kami itu projek pelajar akhir kami juga menghasilkan projek-projek yang mengenai ciri-ciri keselamatan pekerjaan lah. Okey, ini salah contohnya. Projek ini juga telah memenangi lah pertandingan anugerah Harta Intelek Negara pada 2018. Okay. Ini adalah prosedur objek kata. So, kalau tuan-tuan boleh lihat, dia nak potong plate tu. So, dia datang sekali dengan satu set ni. So, dengan kata tu. So, dia perlulah dia nak tanda tu, nak mak dulu. So, dia potong saja. Kalau tuan-tuan nampak, dia punya api, kecilkan api dia ni, pemotongan ni ke depan. Ke depan. Kenapa? Sebab ada satu plate yang sepuluh plate tu, separuh ni, untuk menghasilkan api ke depan. So, memurahkanlah kontak api ni dengan pengguna. So, even kalau dia pakai goggle pun still selamat lah. So, api tu tidak kecil kembali kepada pengguna lah. Okay. Okay, ini satu lagi. Yang ni inovasi kami yang terbaru. Dalam musim PKP ni, musim pandemik kami. So, untuk di musim pandemik ni kita selalu order online, parcel kan. So kita nak menggunakan kontak kita dengan pekerja hantar barang. So kami, pelajar kami masukkan satu inovasi yang bernama Smart Parcel Receiver. So penghantar barang tu hanya letak dalam box ini. So dia akan memberikan resip penggunaan. So dia akan hantar kepada penerima untuk bukti telah dihantar. Okay, mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum. Hari ni nak buat so yang ni ni masa musim PKP hari tu. So pelajar ni dia ambil video dekat rumah lah. So produk yang hasilkan dia. contoh saiz. Tak ada saiz kecil tapi saiz. Okey, itu produk ni bungkusan dia lah yang akan dihantar oleh pekerja penghantar barang. Okey, yang akan masukkan lah. Jadi kita start dengan yang paling besar dulu. So dia on dulu. Hantar. Okey, masukkan. Tu kita dah keluarkan. Okey, dia akan keluar resip bukti penghantaran.
Kemudian automatik dia yang Mesej pun hantar diterima. mesej diterima, dihantar kepada penerima lah yang telah dihantar. Okey, kat situ nampak barang telah disimpan. Jadi kita nak ambil barang pula. Kita buka yang bawah tu. Buka pintu je. Bawah ada cushion. Kita nak bagi barang tu rosak. Owner dah boleh ambil barang. Bawa masuk. So penerima akan ambil barang sendirilah. So dia akan menggunakan kontak lah dengan penghantar barang, penghantar makanan, so dia bisa payment ini lebih kurang ataupun mungkin ada yang akan dikarantinkan, so dia nak terima barang, dia tak nak kontak, so dia tak nak ada itu, so masuk saja ini di penghantaran. Sebab kadang-kadang bila kita letak dekat atas pagar, kat dalam tu kadang-kadang hilang, koyak, rosak kan. So yang ni salah satu inovasi yang dihasilkan oleh pelajar lah. Okay. So itulah perkongsian saya bahagian untuk pada saya pagi ini. So apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana industri dan Polisas boleh bekerjasama untuk menghasilkan satu inovasi atau satu mesin jentera yang dapat memenuhi kehendak pengguna atau kehendak IKS, di samping tidak mengabaikan ciri keselamatan yang telah ditetapkan oleh DOS lah, keselamatan kesihatan pekerja. So itulah banyak lagi sebenarnya, tapi kalau kita nak masukkan slide ni lama pula. So itu salah satulah antaranya yang projek planet kami telah hasilkan. Okay, saya dengan ini saya paskan kepada sahabat saya banyak ada hati untuk menerapkan kaedah ataupun cara untuk Akadema dapat membantu industri. Kita silakan Penada. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya akan sambung session. Dengar ke? Dengar Puan. Okey, Jelas. okey. Itulah sebab saya takut bercakap seorang kan. Okey. So saya akan continue session ini, perkongsian bagaimanakah cara sebenarnya pihak industri boleh bekerjasama dengan kami di pihak akademia ini. Okey, sebelum itu saya akan sedikit pengenalan diri. Okey. Saya ni Aida Haryati binti muda, telah berkhidmat di Polisas semenjak 2001 sehingga kini. Pernah break sekejap daripada Polisas kerana menyambung pelajaran pada tahun 2009 dan kembali ke Polisas sehingga kini lah. So lebih kurang dalam hampir 20 tahun lah berkhidmat di Polisas. Dan kelaikan akademik saya bermula dengan diploma dan yang tertinggi, yang terakhir saya mendapat scholarship lah daripada Kementerian Pendidikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana kejuruteraan di UKM. So ada UPM untuk degree dan juga UKM lah untuk sarjana program. Okey, dan seterusnya ada beberapa inovasi dan juga penyelidikan serta penerbitan lah sebab kami di bahagian pendidikan ataupun pensyarah tidak hanya tertakluk untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar, tapi skop kerja kami juga terlibat dengan projek penyelidikan dan juga penerbitan. Okey, so saya juga banyak jugalah terlibat dengan inovasi-inovasi bersama industri. So beberapa projek yang telah terlibat, saya mula menyertai projek bersama industri adalah pada tahun 2016 sehingga yang terakhir itu sebelum pandemik adalah pada tahun 2019. Okey,
Seterusnya, dalam perkongsian saya ini berkaitan dengan dua jenis geran yang disediakan daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi untuk sama-sama kita berkongsi dengan pihak industri. Okey, untuk geran yang pertama adalah Public Private Research Network ataupun PPRN, di mana geran ini memang khusus disediakan untuk membantu pihak industri dan juga akademia bekerjasama dalam membuat satu penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri. So tempoh geran adalah sangat cepat, paling minimum adalah 6 bulan, biasanya berada dalam tempoh 6 bulan sehingga setahun lah. Tapi waktu kita submit proposal tu, requirement atau keutamaan kita adalah lagi cepat kita boleh solve the problems, so lebih baiklah ataupun lebih lebih menjadi mungkin penentu jugalah terhadap penerimaan geran tersebut. Untuk geran yang kedua adalah geran penyelidikan TVET ataupun TARGS, di mana geran ini disediakan hanya kepada politeknik dan college community. Tetapi dalam penyediaan dalam urusan geran penyelidikan ini, tempoh adalah dalam tempoh 12 bulan iaitu setahun, dan di sini penglibatan industri adalah sebagai rakan penyelidikan, rakan penyelidikan. Tapi kita masih lagi ke arah penyelesaian permasalahan di industri. Okey, sedikit latar belakang berkaitan dengan PPRN. Grant ini adalah satu inovatif daripada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, sebagai satu kerjasama strategik di antara industri dengan akademia untuk meningkatkan produktiviti dan sekaligus kita membantu pertumbuhan ekonomi negara lah. Okey, selain pada itu kita nak menjana knowledge friendly ecosystem di mana kita sharing pengetahuan ataupun keupayaan akademia, kita combine dengan keperluan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh industri. So satu kerjasama yang sangat baik sebenarnya. So kita akan sekaligus memperkasa hubungan jaringan awam dan swasta sebab grant ini adalah kepada IPT termasuk politeknik, dan meningkatkan produktiviti melalui inovasi dan teknologi yang bersesuaian lah. Biasanya bila kita requirement terhadap industri selalunya memerlukan productivity meningkat. So itu selalu demand yang diminta oleh industri lah. So permasalahan yang macam tu kita akan cater, and then dia akan menggalakkan juga penyertaan penyelidik untuk memberikan penyelesaian berdasarkan permintaan industri. So tak adalah penyelidikan kita tu dalam ruang lingkup pemikiran penyelidik sahaja. Jadi kita dapat sharing requirement daripada industri bersama penyelidik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Okey, untuk geran PPRN, dia ada dua jenis inovasi yang boleh kita laksanakan, iaitu inovasi produk, sama ada kita menambah baik produk tersebut atau kita menggunakan teknologi dalam membantu penambahbaikan produk. Dan juga inovasi proses. Contoh macam tadi, mixer untuk mushroom tu, so kita buat inovasi dari segi proses. Sebelum ni di industri dia 3 proses berlaku secara split, berasingan, iaitu yang first dia akan filter dulu habuk kayu tu supaya dia tak ada habuk-habuk kayu yang tajam yang akan merosakkan bagging dia tu, bag cendawan tu. Lepas tu dia perlu, masa dia mix, dia kena masukkan habuk kayu dalam mixer, and then maksudnya proses tu kena mengangkat lah. So dia kena mengangkat habuk kayu. So kalau macam tadi mesin kami tu 200 kg habuk kayu, so dia akan angkat
pekerja akan memindahkan nabuk kayu tu sebanyak 200 kg dalam mixer. Okey. Dan kebanyakan mixer di industri tidaklah boleh mix sekaligus seperti mana yang kita buat tu lah. Biasanya yang ada 50 kg, besar pun 100 kg yang macam tu. So untuk yang kita dah design tadi tu adalah capacity 200 kg. Dan juga yang ketiga adalah dalam proses mixing tersebut dia perlukan air untuk memastikan habuk kayu tu lembap. Dia untuk proses cendawan ni dia perlu mencapai satu tahap kelembapan yang sesuai. Okay. And then kita mengawal kemasukan air tersebut adalah melalui hanyalah sensor. Means company tak perlu pun nak kira berapa banyak dia nak kena masukkan air tersebut. Kita just dah boleh kontrol melalui masa. Sebab kita boleh kira dia punya flow aliran air yang masuk ke dalam mesin. Okay, so dia membantulah pekerja tersebut. Kalau tidak sebelum ni, amalan mereka adalah memasukkan air dengan menggunakan baldi lah, tuang dalam dia punya, sebab dia ada ratio sukatan dia tu, so dia tuang dalam dia punya mixer. Itu antara inovasi proses yang kami lakukan lah. So kita integratekan proses tersebut kepada satu mesin. Okay, untuk projek PPRN, terdapat beberapa projek yang tidak boleh kita lakukan ataupun tidak boleh ada kerjasama di antara akademia dengan industri adalah sekiranya solution tersebut telah berada di pasaran, off the shelf solution. So yang itu tidak dibenarkan, tidak ada penawaran geran untuk perkara-perkara yang seperti itu. Ataupun hanya projek perundingan. Projek perundingan pun tidak ada diberikan geran. Projek yang melibatkan permohonan dan pembayaran untuk mendapatkan sijil. Contohnya just buat network dengan akademia untuk mendapatkan sijil halal, contoh. So kita bukan untuk mendapatkan sijil geran untuk mendapatkan sijil, tetapi kita geran untuk membantu menambah baik proses bagi mendapatkan sijil. Yang tu boleh. So kita menambah baikkan proses, bukan directly to propose untuk purpose untuk mendapatkan sijil tadi. And then geran juga tidak boleh digunakan bagi tujuan perjalanan ke luar negara lah. Maksudnya antara mungkin ada negotiation dengan company. So kita nak pergi ke luar negara, tu tak boleh, tidak dibenarkan. Okay. Dan juga geran juga tidak dibenarkan untuk pembelian fasiliti dan aset. Sebagai contoh, kita buat agreement ataupun persefahaman antara industri dan akademia. Tapi tujuan untuk membeli, sebab kita dah tahu ada solution di mana-mana, dan kita nak beli, tu tak boleh. Dan juga projek-projek yang berkaitan dengan ujian klinikal juga tiada dalam senariti PPRN. Dan juga projek penyelidikan asas ataupun fundamental research. Fundamental pun tidak, dia lebih kepada application punya projek ataupun projek gunaan. Selain pada itu, permasalahan berkaitan dengan pemasaran dan pengurusan juga tidak di-cover lah untuk geran PPRN. Okay, seterusnya. Okay, ini berkaitan dengan syarat daripada syarikat. Bagaimana satu-satu syarikat itu layak dipertimbangkan untuk mendapat geran adalah syarikat tersebut mestilah syarikat ataupun perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Okay. And then nilai jualan tahunan adalah mestilah melebihi 100,000. So yang ni biasa dia akan minta bukti lah masa kita hantar proposal. So kita kena buktikan sekali dengan 6 bulan terkini penyata bank. So pihak sekretariat akan membuat penilaian terhadap permohonan kita tersebut. Okay. Dan juga kalau ada perniagaan tu menjalani audit, so kita boleh hantar jugalah laporan audit. So dia bergantung kepada saiz syarikat juga kan. Okay. And then yang ketiga adalah syarikat tersebut mestilah dinilai prestasinya. Okay, dinilai prestasinya. Sama ada memang telah dinilai ataupun pernah dinilai oleh mana-mana agensi ataupun platform
termasuklah SME Corp, PUNB antaranya ya, MTDC dan sebagainya. Atau kalau dia tak pernah sekalipun dinilai oleh mana-mana company syarikat ini ataupun agensi tersebut, syarikat juga boleh dipertimbangkan, boleh dipertimbangkan dengan kita memastikan syarikat berada dalam kategori berdaya saing dan berdaya maju. So macam mana kita nak identify ataupun nak menentukan syarikat tersebut adalah dalam kategori berdaya saing dan berdaya maju, nanti kita akan go kepada senarai semak yang kita akan tunjuk sekejap lagi. Okay. Laju sangat ke? Okey kan? Okey. Okey. Sebab itulah cikgu kan dia biasa cakap laju dengan student. Risau juga ke orang. Mudah difahami. Okey, dan yang keempat adalah syarikat perlu ada premis perniagaan. Maksudnya syarikat tu well established. Kita tak nak geran kita disalahgunakan. Okey. So kita mesti memastikan syarikat tersebut ada premis perniagaan yang berdaftar. Okey, mesti ada premis perniagaan yang berdaftar. So saya yakinlah di kalangan audience kita ni for sure 4 syarat ni saya rasa memang dah fulfill lah. Okey. Dan seterusnya adalah syarat pemilikan majoriti warga negara Malaysia. Sebab geran ini special ataupun keutamaannya kepada warga negara. So kena make sure majoriti pemilikan adalah lebih 51% adalah warga negara. So kita perlu mengemukakan form 24 ni lah bagi syarikat-syarikat di bawah atas syarikat atau sijil pengesahan SSM. Okey. Yang keenam adalah syarikat mesti beroperasi sekurang-kurangnya setahun. Maksudnya kalau syarikat tu baru ditubuhkan, setahun dah layak untuk memohon bantuan geran penyelidikan tersebut ataupun mohon geran untuk meningkatkan proses dan juga kualiti produk dia. Okay. And then yang ketujuh adalah produk atau perkhidmatan yang hendak ditambah baik atau ditambah nilai di bawah inisiatif PPRN perlu berada di pasaran dan ditawarkan sekurang-kurangnya setahun. Maksudnya kita tak boleh nak buat testing produk. Tak boleh. Geran tidak dikeluarkan untuk produk yang cuba-cuba. Tetapi geran ini untuk meningkatkan produk sedia ada. Okey, meningkatkan dari segi produktiviti, kualiti dan sebagainya. Dan juga syarikat yang pernah mendapat dana, sekiranya pernah mendapat dana, dia kena tunggu cycle setahun, next year tu baru dia boleh mohon untuk yang berikutnya. Ini adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada lebih ramai lagi, lebih banyak syarikat dapat manfaat dana PPRN ini. Okey, selain daripada itu, syarikat yang spin off ataupun start up daripada IPT, contohnya kalau macam Polisas ada company subsidiary bawah Politeknik, so kita tak bolehlah bekerjasama antara syarikat sendiri tu. So penyelidik mestilah bekerjasama dengan syarikat di luar daripada institusi kita. Okey. Ini adalah bagaimana kita define syarikat itu berdaya saing. Okay? Syarikat dapat membuktikan dia telah memiliki jualan melebihi 100,000 setahun. Syarikat mempunyai premis perniagaan berdaftar tadi. Okay, yang ini dua memang syarat wajib. Dan syarikat juga mempunyai penyata bank laporan kewangan beraudit, juga syarat wajib tadi yang kita kena submit bagi membuktikan syarikat kita punya perjalanan tadi adalah baik. Syarikat mempunyai fasiliti untuk pengeluaran produk, maksudnya syarikat tu dah ada basic location, dah ada ruang untuk buat produk, yang tu kita nak dia akan tengok lah juga. Maksudnya masa kita buat proposal tu kita akan attach sekali gambaran bagaimana keadaan semasa di satu-satu syarikat yang kita collaborate tu. Okey, yang terakhir adalah dia akan tengok melalui business model canvas. Okey, so business model canvas ni sekarang ni adalah maksudnya
penilaian tu adalah berdasarkan kepada model canvas yang dibentangkan lah antara syarikat kepada penyelidik dan juga pihak sekretariat. Okay. So saya rasa kebanyakannya checklist ini adalah syarat wajib. Cuma business model canvas ini sahaja yang boleh membantu syarikat yang tidak dinilai oleh SME Corp ataupun agensi-agensi yang berkaitan tadi. Ya. Okey. Ini adalah bagaimana pembiayaan projek-projek tersebut berlaku. Okay. Mungkin tadi kita dengar 40,000, 70,000 kan. Bagaimana grant ini kita dapat. Okay. Nilai maksimum grant adalah berdasarkan kepada saiz syarikat. So syarikat kan kita ada 4 kategori ni tadi. So kita ada mikro, kecil, sederhana dan besar. So maksimum grant yang boleh diperoleh oleh syarikat mikro adalah 50,000. Okay. So dengan tempoh projek adalah 6 bulan. Bagi syarikat kecil, maksimum grant boleh dapat adalah 150,000 dan maksimum projek adalah setahun. Okay. Untuk syarikat sederhana 250,000 maksimum selama 12 bulan juga, dan juga syarikat besar iaitu 350,000 maksimum untuk grant diberikan kepada syarikat. Okey. Yang menariknya PPRN ini, walaupun grant diberikan ini, PPRN tidak menyumbang 100% atas nilai grant. Okey, PPRN tidak menyumbang 100% atas nilai grant. Contohnya, kalau grant 100,000, okey, 100,000, mungkin syarikat tersebut syarikat kecil, so 70% sahaja disumbangkan oleh PPRN, tetapi 30% perlu disumbangkan oleh syarikat. Okay. Contoh mesin suji tadi, kos lebih kurang 30,000 lebih, okay, 30,000 lebih. 90,000 adalah sumbangan daripada pembiayaan daripada grant PPRN. Syarikat hanya membayar 10% sahaja. Kalau tak salah saya lebih kurang dalam 3,000, 2,000 macam tu je dia dapat satu mesin. Okay, dia dapat satu mesin. So dia depends juga atas semakin besar syarikat, semakin kecil sumbangan grant. Sebab dia tengok atas keupayaan syarikat tersebut membiayai penyelidikan tersebut. Okey, ini adalah agihan sebab untuk projek PPRN dia dah ada satu garis panduan lah. Agihan dana grant tersebut kepada penyelidik, pada pembangunan produk dan juga kepada pengurusan. So grant PPRN dia memang dah ada satu garis panduan. Jadi kita tak boleh nak pandai-pandai nak ubah-ubah, tak boleh, dia dah ada guideline dia lah. So macam kami penyelidik terikat dengan guideline inilah. Okey, ini adalah berkaitan dengan kategori syarikat. Bagaimana sesuatu syarikat itu ditentukan sama ada dia adalah mikro ke kecil ke sederhana atau besar. So dia bergantung kepada sektor. Okay, sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian, pembinaan, perlombongan dan kuari. So untuk syarikat mikro, untuk semua kategori sektor, syarikat itu kurang daripada 300,000. So dia dikira sebagai syarikat mikro. Okay. Jualannya kurang daripada 300,000, dia dikira sebagai syarikat mikro. Tapi kalau antara 300 hingga 15 juta, so dia berada dalam kategori kecil bagi pembuatan, dan dia bergantung kepada industri yang terlibat lah. Sektor yang terlibat. So ini adalah bagaimana pihak sekretariat mengkelaskan syarikat tuan-puan untuk berada dalam kategori mikro, kecil, sederhana ataupun besar. Okey, dia bergantung kepada perkara ini yang menentukan ataupun dia relate tadi dengan kita punya portion tadi, portion sumbangan tajaan grant dengan sumbangan daripada syarikat. That's why dia sangat particular lah terhadap kategori syarikat tadi. Okey.
So dia ini adalah tata cara untuk proses permohonan geran PPRN di mana biasanya kalau kami di institusi ini geran akan dibuka setahun sekali, biasanya di awal tahun ataupun mungkin di hujung tahun, contoh macam tahun ni. Untuk tahun depan mungkin geran akan dibuka dalam bulan 11 dan kita kena submit untuk dia nilai supaya projek tu dapat dilaksanakan pada tahun hadapan. Supaya warrant geran tersebut dapat diturunkan kepada Politeknik pada tahun 2022. Okay, jadi application tu akan lebih awal sedikit lah. Mungkin bulan 12 atau bulan ataupun bulan 1 awal tahun. Okay, selalunya saya akan, kalau di peringkat kami dapat notification daripada HQ bahawa geran telah dibuka dan akademia akan selalunya mencari industri lah, sebab mungkin industri tak tahu bahawanya adanya geran-geran yang boleh kita bantu pihak industri. Jadi saya menggunakan platform webinar ini juga sebagai salah satu daripada cara untuk membantu pihak industri improve dia punya proses dan juga meningkatkanlah aspek mungkin keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan bagi pekerja di institusi di industri masing-masing. Okey, so step yang pertama adalah kita akan bekerjasama dulu. Kita akan tentukan dulu apakah permasalahan ataupun teknologi yang perlu kita apply untuk mengatasi masalah tersebut. Sesi perbincangan. And then syarikat dan penyelidik akan yang ini yang saya kata tadilah setahun sekali. Okay. And then sekretariat akan membuat saringan terhadap permohonan kita lah. That's why kita punya kebolehan company ataupun berdaya saing tu sangat penting sebab dia nak justify sama ada dia layak dibantu ataupun tidak. Okay. And then dia kena ada satu tapisan yang pertama, okay, di mana kita selesai. Maksudnya kalau dia nampak kita punya potential, okay, pembangunan produk kita tu ada potensi, okay, terhadap kelangsungan company ataupun meningkatkan keupayaan company. So dia akan melalui session di mana kita akan melalui sesi pembentangan kepada panel penilai kedua. Di mana panel penilai kedua ni selalunya dia concern terhadap kos yang kita, dana yang kita perlukan tu. So akan ada negotiation di situ, perbincangan bagaimana kita mempertahankan kita punya proposal cadangan, okay, cadangan penyelesaian dari segi bagaimana company boleh explain kepada panel dan juga dari segi penyelidik lah akan explain kepada panel the solution. Okey, selepas session perbincangan tersebut, okey, jawatankuasa ataupun panel ini akan syorkan hasil tadi hasil perbincangan tersebut kepada jawatankuasa yang akan meluluskan di situ di mana penilaian tu adalah lebih kepada teknikal. Kalau yang tadi dia lebih melibatkan kepada jumlah geran yang akan diberi. So yang kelima ni dia adalah melihat kepada aspek yang lebih teknikal lah. Adakah logik solution yang kita propose, adakah dia boleh dilaksanakan dalam tempoh yang kita jangkakan. So banyak aspek jugalah. And then barulah kita melalui proses untuk kita dapat penawaran, okay. So semasa ditawarkan, okay, untuk yang terbaru semasa dulu penawaran dia tidak ada komitmen daripada syarikat. Maksudnya pihak PPRN membenarkan mutual understanding di antara penyelidik dengan syarikat untuk membuat pembayaran komitmen tu pada bila-bila masa sepanjang tempoh projek. Okay. Tetapi untuk version yang terbaru, dia perlukan komitmen syarikat dulu sebanyak 20%. 20% daripada portion yang perlu diberi oleh syarikat. Bukannya 20% daripada keseluruhan projek. Bukan. So it depends lah. Kalau syarikat you kena buat lagi 10% daripada keseluruhan projek, harga projek.
So kena sediakan dulu 20% daripada 10% tadi untuk sebagai komitmen permulaan. Okay. And then satu kontrak yang perlu ditandatangani oleh penyelidik, biasanya pasukan penyelidik, dan juga kontrak daripada penerima atau syarikat tadi. So kita kena ada, dua-dua tu kena sign kontrak lah, bersetuju supaya tak ada isu di kemudian hari. And then barulah peruntukan disalurkan dan projek boleh dimulakan. Okey, untuk yang skim yang kedua, skim yang kedua adalah geran penyelidikan. Okey, di mana geran penyelidikan TVET ini, seperti yang saya maklumkan tadi, industri hanya terlibat sebagai rakan penyelidikan. Okey, dia hasil daripada penyelidikan ini tidak boleh diserahkan kepada industri. Tetapi kalau PPRN tadi, sebab industri keluarkan komitmen, so hasil penyelidikan tersebut, contoh mesin tadi, kita submit, kita hantar ke industri. So kita submit tu dengan kita training sekali, dengan kita bagi SOP supaya industri tu mudah untuk mengoperasikan mesin kita. Macam tu So kajian untuk TARGS ini, dananya, shilling dia hanyalah 100,000. Okay, 100,000. Dan dia mestilah kajian adalah kajian gunaan ataupun penghasilan prototype. So mungkin syarikat ataupun industri yang boleh menggunakan ruang ini untuk berkolaborasi bersama dengan akademia dalam penghasilan prototype sebelum betul-betul real produk dihasilkan. Okay, sebelum betul-betul real machine yang diperlukan. Sebab daripada prototype tersebut, prototype yang dihasilkan tu mestilah function lah, berfungsi. Maksudnya prototype tu similar the real products, cuma mungkin ada sedikit touch up ataupun sedikit penambahbaikan yang perlu dilakukan sekiranya produk itu betul-betul untuk dihasilkan secara komersial. Jadi kalau untuk geran ini, mesin-mesin tu akan kekal berada di Politeknik lah. So sebagai contoh, mixer cendawan tadi, geran kita 78,000. Integrated mixer tu kita ada di Politeknik. So mana-mana syarikat yang berkaitan dengan industri cendawan boleh datang untuk tengok bagaimana teknologi pada mesin itu telah diaplikasikan sebagai satu prototype, dan mungkin boleh bincang untuk permohonan geran PPRN untuk memastikan syarikat dapat mesin tu. So dia kena melalui PPRN lah. Tapi kalau untuk membuat hanya penghasilan prototype, so kerjasama di antara industri dengan akademia boleh berlaku dalam geran TARGS. Cuma mesin tu tak boleh bawa balik ke industri. Tu je beza dia antara dua tadi. Tetapi mungkin dapat membantu juga industri sebenarnya, at least dia tahu bila dia dah test dekat research kita, kita punya pembangunan prototype tu, dia tahu oh betul benda ni boleh berlaku, boleh membantu atau membantu penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Macam tu. So dua-dua geran ini boleh bekerjasama dengan pihak Politeknik lah, industri boleh bekerjasama dengan pihak Politeknik. Okey, so untuk TARGS, dia ada ruang lingkup dia sebab dia perlu menghasilkan prototype. So prototype tu mestilah dalam bidang kejuruteraan dan teknologi, pendidikan atau ada berkaitan dengan alam dan budaya, seni dan aplikasi seni, sains sosial dan juga teknologi maklumat dan komunikasi IT. Tapi kalau macam saya lebih kepada bidang kejuruteraan dan teknologi lah. Kebanyakan Politeknik menjurus kepada kejuruteraan dan teknologi lah setakat ni research TARGS kita. Okay. Okay. So sebarang maklumat lanjut ataupun ruang-ruang kerjasama di antara akademia dengan industri boleh kita teruskan melalui tuan-puan boleh menghubungi kami lah, sama ada hubungi saya ataupun Puan Mansliana.
di talian direct line Polis Teknik atau telefon bimbit, dan juga boleh email kepada kami lah untuk mungkin nak tahu lebih detail, nak tengok produk dulu macam mana, boleh. So kita boleh buat arrangement tersebut lah. So saya rasa ini sahaja, 11.17 dah, masanya pun dah lebih. So sekian, terima kasih. So itulah sedikit perkongsian di antara pihak kami selaku akademia dengan pihak industri yang diharapkan dapatlah membantu pihak industri dalam merancang ataupun meningkatkan produktiviti. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Laju sangat ke macam mana? Tak, okey. Okey. Sekejap saya stop sharing sekejap ya. Okey, baik. Tak jumpa dia punya ni. Aduh. Okey. Okey. Wow. Okey. Terima kasih kepada Puan penceramah kita, Puan Aida Hayati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin semua, demikian tadi inovasi KKP yang disampaikan oleh Puan penceramah kita. Daripada ceramah yang disampaikan oleh beliau tadi, saya dapati Polisas ni banyak menjalankan geran-geran R&D, penyelidikan yang dijalankan bekerjasama dengan pihak-pihak industri. Banyaklah inovasi yang dicipta untuk memudahkan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengeluar produk industri, yang mana ianya mengurangkan pendedahan bahaya kepada pekerja. Banyak kajian-kajian ni memang bagus dan boleh diketengahkan lagi lah. Saya yakin memang banyak syarikat-syarikat yang mohon dengan Polisas untuk join R&D ni. Jadi mana-mana syarikat ataupun yang berminat yang mungkin boleh berkaitan dengan production ataupun pengeluaran syarikat-syarikat tuan-tuan, bolehlah ambil peluang ini. Nombor telefon pun Puan penceramah kita dah kongsikan tadi. Mungkin boleh kontak beliau lah. Mungkin juga pihak jabatan, pihak DOS sendiri boleh bekerjasama dengan pihak Polisas. Boleh. Dialu-alukan. Dari segi design yang melibatkan mungkin kita boleh sharing maklumat ataupun knowledge berkaitan dengan safety design untuk equipment ataupun mesin Ya. Okey. Tadi pada permulaan ceramah tadi saya lihat ada video-video yang ditayangkan. Video-video ini semuanya dibuat di makmal pihak Polisas bukan di kilang ni kan. Bukan di makmal. Okay, bukanlah production lagi. Ianya adalah R&D. Ya, masa tu adalah untuk testing lah. Maksudnya kita buat demonstration kepada syarikat untuk mendapatkan, maksudnya syarikat mungkin masih lagi boleh berkongsi pendapat lah pada waktu itu sebelum kita betul-betul final dan serahkan kepada syarikat. Baiklah, itulah bolehlah syarikat luar sana yang ada sama-sama kita pada hari ini mengambil peluang inilah bekerjasama dengan pihak Polisas untuk membantu meningkatkan pengeluaran syarikat ataupun kilang masing-masing. Okey, jadi seterusnya saya buka kepada sebarang pertanyaan ataupun soalan daripada pihak hadirin. Kalau ada mungkin boleh bertanya terus kepada pihak penceramah.
Saya persilakan kalau ada soalan. Boleh tanya kalau macam mana nak mohon pencarian ke, boleh tanya kalau siapa tak jelas ke. Sedikit tambahan info berkaitan geranti ARGS, permohonan telah dibuka untuk permohonan tahun depan 2022. So kita tarikh akhir adalah pada 8 November. So sekiranya ada mana-mana industri yang mahukan kerjasama di antara Polisas dalam penghasilan prototype, produk prototype. Okay, so kita bolehlah menghubungi saya untuk saya buat arrangement. Sebab di Polisas ni kita ada banyak bidang. Jabatan utama adalah mechanical, elektrik, awam dan juga perdagangan dan juga teknologi makanan. So kita punya aspek coverage untuk bantuan perundingan tu sangat besarlah dan menyeluruh lah. Okey, itu saya kongsikan. Baiklah, saya rasa tidak ada persoalan di ruangan chat kita dan juga di ruangan Facebook kita juga tidak ada soalan. Akhir sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan penceramah kita iaitu Puan Aida Hayati binti muda dan juga Puan Maslina binti Idris atas perkongsian beliau yang sebentar tadi yang banyak memberi informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas tumpuan dan perhatian sepanjang mengikuti webinar kita pada pagi ini. Kami memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung dan kita akan sentiasa menambah baik di masa-masa akan datang. Kita berjumpa lagi pada 14 hari bulan Oktober nanti untuk sesi yang kira kemuncak dan terakhir. Bagi peserta-peserta yang belum mendaftar boleh mendaftar kehadiran untuk hari ini dan juga mengisi borang maklum balas program kita pada hari ini. Tuan-tuan kongsikan dalam pendaftaran tersebut. Okey. Dengan ini saya sudahi webinar pada pagi ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Oh, itu. Okay, terima kasih semua. Okay, bye.